Sains sosial ialah bidang yang mengkaji tentang kemanusiaan, kemasyarakatan dan himpunan pengetahuan mengenai pemahaman dan kajian mengenai manusia, budaya dan masyarakat, iaitu semua aspek kehidupan manusia termasuk interaksi sosial dan jaringan sosial sesama mereka. Antara bidang sains sosial ialah psikologi, komunikasi, antropologi, sains politik, sosiologi, ekonomi dan geografi. Asas pembinaan sains sosial. Bermula dengan teras falsafah, agama dan tradisi dan pemerhatian, pelbagai perubahan telah mula berlaku yang dicetuskan oleh perkembangan zaman dan membawa pengaruh yang besar terhadap ilmu sosial hari ini. Maka, perubahan utama yang berlaku kepada ilmu sains sosial ialah pemantapan falsafah rasionalisme dan berkembang mengikut tiga zaman, iaitu pada zaman pertengahan, zaman Renaissance dan zaman Enlightenment. Zaman pertengahan, zaman ini dunia berhadapan pelbagai cabaran menyebabkan sedikit sebanyak terbantuk perkembangan ilmu sosial. Serangan-serangan Mongol yang diasaskan oleh Genghis Khan telah menghancurkan banyak dokumen ilmu sosial di Timur Tengah dan Barat. Contohnya, Hulagu Khan menyerang dan menghancurkan Baghdad sebagai pusat ilmu pada tahun 1258. Berbeza dengan di timur, ilmu sosial berkembang dengan baik sekali. Berbeza dengan datuknya, Kublai Khan telah membangunkan dinasti Yuan di China dan meneruskan tradisi ilmu pengetahuan. Diikuti dengan kaum Han yang membangunkan dinasti Ming. Perkembangan ilmu sosial dunia Melayu turut menerima pengaruh dari China ini, bermula dengan kerajaan Langkasuka, Sriwijaya, Linggor dan Melaka. Zaman Renaissance, zaman ini mengembalikan falsafah rasional dalam ilmu sosial. Kewajaran pengetahuan yang berasaskan kepercayaan dan keagamaan pula dipersoalkan apabila Eropah memasuki zaman Renaissance. Pemahaman melalui penaklukan manusia iaitu human reasoning mula digalakkan, perubahan dari segi bidang seni, seni bina, ekonomi dan sebagainya. Di Barat, perpecahan agama iaitu agama Kristian mula melanda dengan penentangan terhadap gereja, berpecah kepada gereja Katolik dan juga gereja Protestan sebagai yang terbesar. Lahirnya fahaman sekularisme yang memisahkan gereja dan dunia. Dunia Islam pula turut berdepan dengan perpecahan antara golongan Sunni dan Syiah. Pemikiran perindustrian mula berkembang dan melahirkan banyak pemikir, pencipta dan cendekiawan di dunia Islam dan juga Barat, di mana di Barat berasaskan teknologi, dunia Islam berasaskan pemikiran agama, di mana telah mewujud 4 mazhab mentafsir agama iaitu Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Selain agama, itu juga mempengaruhi ilmu pengetahuan sebagai sains dan perubatan. Pada zaman Enlightenment pula, sains mula dimartabatkan sebagai asas ilmu pengetahuan, bukan agama dan juga bukan tradisi. Dan penekanan diberikan kepada logik atau penaklukan iaitu reasoning dalam proses mencari ilmu pengetahuan. Manusia semakin digalakkan berfikir dan membuat penaklukan secara logik dan sistematik. Perubahan sosial yang berlaku pada ketika itu yang menyumbang kepada perkembangan falsafah rasional, contohnya yang pertama ialah perluasan ekonomi perdagangan iaitu merkantilisme, perkembangan sains fizikal seperti fizik, matematik, astrologi, geologi, reformasi keagamaan iaitu gerakan Protestan yang mempersoalkan peranan keagamaan dan kuasa tradisi padri dan gereja. Terdapat beberapa masalah sosial seperti kemiskinan, penindasan telah melahirkan pemikir, sejarawan, pengkritik budaya dan mereka yang skeptik agama terpanggil untuk mengemukakan aliran-aliran pemikiran yang baru. Aristotle ialah ahli falsafah Greek pada zaman Yunani. Beliau menulis ilmu berdasarkan pemerhatian empirik yang menekankan pembuktian dalam pemerhatian beliau. Beliau juga menggunakan kaedah penaklukan induktif iaitu memerhati peristiwa dan membuat generalisasi dan menjelaskan bahawa ilmu perlu difahami dalam konteks epistemologi iaitu falsafah. Seterusnya, kekuatan dalam bidang sains sosial pula. Pertama, bidang ini dapat membantu untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam serta membantu menjelaskan fungsi masyarakat. Yang kedua, bidang ini juga dapat memahami tingkah laku dalam pelbagai bidang seperti pertumbuhan ekonomi dan kes pengangguran. Yang ketiga, sains sosial dapat memberikan langkah-langkah untuk mencegah keganasan, kemiskinan serta ancaman terhadap alam sekitar. Yang keempat, bidang ini dapat memberikan sumbangan kepada kesihatan dan kesejahteraan manusia. Akhir sekali, bidang sains sosial ini pasti dapat menyatukan manusia kerana kita akan mempelajari tentang asal-usul ketamadunan manusia.
dan merupakan pelajar daripada kursus kejuruteraan mekanikal sesi 2022-2023 dan merupakan pelajar tahun 1. Kalau tanya pendapat saya tentang sains, apa itu sains sosial, pada pendapat saya it's all about kajian tentang sosial ataupun hubungan antara manusia. Sebab apa yang saya tahu, psikologi is also one of the science social punya subtopic, like subjek bawah daripada science social. And bukan tu saja, communication pun is under science social juga. So I think the term social is menggambarkan semua benda yang ada bawah science social tu, which is kita ada undang-undang, kita ada pendidikan, kita ada like I said psikologi, and semua benda lah yang berkaitan dengan communication ataupun hubungan antara manusia. And apa yang saya tahu, macam mana boleh wujudnya sains sosial ni adalah disebabkan oleh konflik ataupun masalah yang dihadapi. Macam contoh, macam mana boleh timbulnya undang-undang, disebabkan oleh masalah konflik kita ada sebelum ni. So that's why timbulnya undang-undang. And masalah psikologi, subjek like psikologi pun sama. Macam mana boleh timbul dengan psikologi punya subjek ataupun psikologi punya study ni, sebab ada masalah dari segi mental health and dari segi psikologi punya terms lah. I don't really know, tapi itu dan merupakan pelajar daripada kursus kejuruteraan mekanikal sesi 2022-2023 dan merupakan pelajar tahun 1. Kalau tanya pendapat saya tentang sains, apa itu sains sosial, pada pendapat saya it's all about kajian tentang sosial ataupun hubungan antara manusia. Sebab apa yang saya tahu, psikologi is also one of the science social punya subtopic, like Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Danish Alif bin Hishamuddin dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda farmasi dari Universiti Teknologi Mara, kampus Puncak Alam. Jadi bagi saya, bidang sains sosial ni dia bukan macam bidang sains yang kita selalu belajar masa dekat sekolah dulu. Ia tidak berkaitan dengan fizik, kimia, biologi dan matematik. Bagi saya, bidang sains sosial ni dia bidang sains yang meliputi aspek-aspek macam cara pemikiran manusia, bagaimana manusia berinteraksi. Selain itu, saya juga rasa macam bidang sains sosial ni dia berkaitan dengan society manusia dan hubungan antara manusia dalam society tersebut. Macam contohnya, apa kepentingan sesuatu society itu, apa fungsi society itu, apa perkara yang macam penting. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Danish Alif bin Hishamuddin dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda farmasi dari Universiti Teknologi Mara, kampus Puncak Alam. Jadi bagi saya, bidang sains sosial ni dia bukan macam bidang sains yang kita selalu belajar masa dekat sekolah dulu. Ia tidak berkaitan dengan fizik, kimia, biologi dan matematik. Bagi saya, bidang sains sosial ni dia bidang sains yang meliputi aspek-aspek macam cara pemikiran manusia, bagaimana manusia berinteraksi. Selain itu, saya juga rasa macam bidang sains sosial ni dia berkaitan dengan society manusia dan hubungan antara manusia dalam society tersebut. Macam contohnya, apa kepentingan sesuatu society itu, apa fungsi society itu, apa perkara yang macam penting. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Danish Alif bin Hishamuddin dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda farmasi dari Universiti Teknologi Mara, kampus Puncak Alam. Jadi bagi saya, bidang sains sosial ni dia bukan macam bidang sains yang kita selalu belajar masa dekat sekolah dulu. Ia tidak berkaitan dengan fizik, kimia, biologi dan matematik. Bagi saya, bidang sains sosial ni dia bidang sains yang meliputi aspek-aspek macam cara pemikiran manusia, bagaimana